Ini dia mesin yang kita akan review kali ni, iaitu Falcon Fire daripada Seahawk. Actually mesin ni ada 4 variasi saiz yang boleh korang pilih, iaitu saiz 2000, 3000, 4000 dan 5000. Untuk daripada segi warna pilihan pula, ada 4 warna pilihan, iaitu warna biru, warna hijau, warna kuning dan warna merah. Tetapi warna tersebut adalah pilihan warna untuk spool sahaja, kerana warna body dia adalah sama, iaitu warna silver. Itu ada daripada segi variasi pilihan warna dan juga saiz. Tetapi daripada segi spesifikasi dia pula, untuk saiz 3000 ni dia didatangi dengan 4 ball bearing dan 5.2 nisbah 1 gear ratio. Berat keseluruhan mesin ni adalah sebanyak 279 gram dan maksimum drag dia adalah 6 kilo sahaja. Jadi berdasarkan spesifikasi dengan harga di bawah RM100, adakah ianya berbaloi untuk dibeli? Jadi jom kita sama saksikan, kita akan test kualiti dan performance dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey, itu tadi serba sedikit berkaitan dengan mesin yang kita akan review kali ni, iaitu Falcon Fire daripada Seahawk. Jadi anda bersama saya Fazli Mahdi di dalam Dropback TV. Jadi macam kita tahu tadi, kita dah tahu cerita pasal spesifikasi dia punya, orang cakap apa, variasi yang ada pada mesin ni tadi. So semua kita dah tahu. Jadi kita straightforward fokus kepada bahagian kualiti. Okey, macam di tangan saya ni, macam kita tahu tadi dia ada 4 saiz. Jadi yang di tangan saya ni adalah untuk saiz 3000. Okey. Untuk saiz 3000 ni dia punya pilihan warna macam kita dah cakap tadi. Warna yang dikeluarkan adalah satu warna saja untuk body dia, kecuali pada bahagian spool. Jadi untuk pada bahagian spool ni kita boleh pilih sama ada nak color biru ke, hijau, kuning ataupun merah. Ada 4 color. Jadi macam di tangan saya ni spool yang berwarna biru. Jadi kita fokus kepada bahagian spool dahulu. Okey, spool dia ni diberi kita dalam material jenis CNC aluminium. Okey, normal kebanyakan mesin pancing dia banyak pakai yang aluminium sekarang. Dia punya warna adalah warna biru dan corak yang terdapat pada spool ni pun agak okey. Pada saya ada juga corak daripada plate kosong kan. Jadi ada menarik sikit di sini. Dan tak ada banyak kelebihan pun. Kalau korang tengok dekat bahagian spool dia pun tak ada apa-apa ciri-ciri tambahan macam extra grip untuk tali, tak ada. Dia just simple saja. Dan kekuatan maximum drag untuk mesin ni tadi adalah 6 kilo sahaja. Okay, actually 6 kilo saja untuk kesemua saiz. Jadi pada saya lah, untuk saiz 3000 ni kekuatan maksimum drag dia adalah sebanyak 6 kilo. Pada saya okey lah. Dia tak terlalu, orang cakap apa, tak terlalu rendah, tak terlalu tinggi, okey lah kan. Jadi itu adalah pada bahagian spool. Macam kita cakap tadi, dia tak ada apa-apa extra grip dekat bahagian tengah spool ni. Okey, untuk kapasiti tali dia yang boleh masuk, untuk diameter 0.2 dia boleh pergi sehingga 240 meter. Okey, 240 meter untuk diameter 0.2 dan boleh pergi sehingga 140 meter untuk diameter 0.30. Jadi okey, pada pendapat saya untuk mesin saiz 3000 ni actually tak perlu masuk tali yang kasar-kasar sangat. Actually 0.25 ke bawah dah okey dah. Sebab lagi satu pun dia bermain dengan maximum drag. Sebab macam kita cakap tadi, maximum drag dia adalah 6 kilo. Jadi kalau kita ambil diameter kasar sekalipun, kekuatan tinggi sekalipun tak berguna, sebab maksimum drag dia hanya 6 kilo. Okey? Tapi apa pun kita akan test sebetul-betulnya maksimum dia boleh pergi berapa. Tapi berdasarkan spek yang dikeluarkan adalah 6 kilo untuk kekuatan maksimum drag. Jadi macam saya cakap tadi, no point korang nak ambil tali yang tinggi-tinggi kekuatan dia, sebab maksimum drag dia boleh pergi 6 kilo. Even kalau kata korang ambil tali yang 20 kilo ke sampai belas kilo sekalipun, maksimum drag dia boleh pergi 6 kilo. Jadi tak dapat nak uji kepayaan maksimum tali tadi tu. So membazir sikit lah. Tapi kalau kata korang ambil diameter yang ke sekitar 0.25 pun dah okey dah sebenarnya. Sebab diameter 0.25 untuk material monofilament tu, jenis-jenis tali yang high quality sikit kan, ada je yang sampai 10 kilo, 11 kilo. Tapi kalau braided tak boleh lawan lah. Braided of course lah, diameter halus tapi kekuatan dia tinggi kan. Tapi kita cerita pasal monofilament, okey. Jadi itu tadi berkenaan dengan kapasiti tali yang boleh masuk, iaitu sekitar 240 meter untuk 0.2 dan sehingga 140 meter untuk diameter 0.3. So korang boleh pilih lah.
Dan dia punya pin dalam pun menggunakan teknik spring macam ni, simple, tak ada apa-apa kelebihan sangat, simple teknik spring ni. Dan macam kita dah ulang banyak kali, jenis spring macam ni kalau kata korang cari mesin pancing yang bunyi yang nyaring, bunyi yang kuat. So untuk Falcon Fire ni dia tak ada tekankan ciri-ciri dekat situ, dia just bagi pin saja, jenis pin. Tapi kalau kata korang ada rezeki lebih, korang nak modify, yes boleh. Sekarang ni banyak orang boleh modify sendiri pakai pin jenis plate ke, ada yang pakai pin sekarang kan. So itu kira korang punya pilihan sendirilah, korang kena modify. Tapi kalau macam pada saya, kalau nak cari mesin yang macam tu, better cari yang lain lah, cari yang jenis yang macam korang nak. Tapi kalau kata korang nak modify pun boleh, tak ada masalah. Okay, itu ada ciri-ciri pada bahagian pin dalam tu, dia pakai jenis spring. Dan saya tengok dekat sini pun dia punya dalam tengah spool ni tak ada dia letakkan apa-apa ball bearing. Jadi bermakna dekat spool ni tak ada apa-apa ball bearing, hanya ada washer drag dan juga pin sajalah. Simple. Itu adalah pada bahagian spool. Jadi kita beralih pula kepada bahagian dia punya mesin pancing, dia punya body pula. Okey, body ni dia perbuat daripada grafit. Okey, metal grafit tak perlu kita perkenalkan lagi, sebab kebanyakan mesin pancing memang pakai material jenis grafit ni. Dia tak, orang apa cakap, dia tak mudah patah, dia tahan. Okey, dan dia punya kita cakap dia punya batang kayuhan ni pula. Okey, batang kayuhan ni tadi diperbuat daripada CNC aluminium juga, tapi aluminium yang digunakan adalah yang jenis solid, yang jenis padu, yang jenis kuat. Okey, jenis kuat. Jadi orang cakap apa, macam kita cakap dia sama material macam spool tadi, cuma dia lebih kuat lah, sebab dia punya material tu lebih padu, lebih keras. Okey, dia tak macam ni lah, dan akan efek sedikit berat lah selalunya. Dan macam kalau korang tengok juga dekat bahagian knob ni memang special, dia bagi kita jenis rounded aluminium knob yang jenis macam ni. So kalau kata korang nak beli external macam ni pun, benda ni saja pun orang jual pun lebih kurang dalam RM30 ke RM40 kan. Tapi untuk mesin bawah RM100 dia dah bagi benda ni pun dah satu bonus untuk korang. Tambah pula kayuhan dia ni jenis screw in. Teknik screw in ni dia tak pakai yang pin tepi ni lah untuk lock. Jadi dia menggunakan teknik screw in. So secara tak langsung korang boleh ubah kayuhan, sama ada korang nak kayuh sebelah kiri ataupun korang nak kayuh sebelah kanan. Tak ada masalah, especially untuk orang kidal tu. Okay? Dan kelebihan juga untuk teknik screw in ni, di mana kalau kata apa-apa mesin pancing yang kayuhan dia menggunakan teknik screw in, bukan jenis yang pin ni, dia akan lebih, orang cakap apa, lebih tegap. Lebih tegap kayuhan ni, dia tak goyang ke, dia tak apa, nak dibandingkan dengan jenis pakai pin screw kat tepi ni lah. Okay, itu adalah serba sedikit pada bahagian body. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia punya corak rotor pun tak ada apa-apa kelebihan, cuma dia ada tulis dekat sini iaitu one way clutch bearing lah, iaitu maksudnya dia jenis anti reverse. Okay, macam kita cakap, mesin-mesin sekarang semua pun jenis anti reverse lah. Dia tak ada orang cakap apa mesin yang jenis orang cakap apa ada free play sikit situ kan. So tak ada untuk mesin ni. Kebanyakan mesin pancing sekarang pun semua macam tu lah. Okay, dia one way clutch bearing system, dia jenis one way. Dan dekat sini pun ada tulis 4 ball bearing saja. Jadi bermakna dekat sini untuk spesifikasi Falcon Fire daripada Seahawk ni, dia hanya mengeluarkan mesin pancing yang model Falcon Fire ni, dia hanya ada 4 ball bearing saja. Dia tak ada tulis tambah 1. Sebab kita tahu kalau tulis tambah 1 tu mesti ada dekat bahagian roller line ni tadi. Tapi bila dia tak ada tulis tu, bermakna 4 ball bearing tu hanya terletak pada bahagian dalaman body saja. Okey, selalunya memang kalau kata sini ada ball bearing, dia mesti akan tulis tambah 1. Okey, menandakan yang tambah 1 tu ada luar daripada body tadi itulah. Jadi kalau kita tengok daripada bahagian rotor dalam ni pun, dia ada letak balancing plate dekat situ. Jadi bermakna mesin ni telah diuji keseimbangan dia dan telah ditimbang dia punya balance tu. Jadi bila kurang seimbang, dia akan tambah balancing plate ni lah. Jadi maksudnya mesin ni telah diuji keseimbangannya. Okay, macam tayar kereta, tayar motor sama juga, dia kena balancing juga kan. Even korang beli sport rim kereta ke sport rim motor yang baru sekalipun, korang kena balancing juga, okay, untuk dapatkan keseimbangan. So sama juga macam mesin ni, dia ada letak plate ni tadi. Dan kalau kita tengok dekat bahagian batang shaft ni pun tak ada apa-apa ball bearing, tak ada letak apa-apa ball bearing, just ada gear dan washer tu sajalah. Jadi dekat spool tak ada ball bearing, dekat sini pun tak ada ball bearing. Jadi korang kena faham, dekat dia punya batang shaft ni tak ada apa-apa grip berdasarkan ball bearing. Okay, itu adalah serba sedikit berkaitan dengan mesin ni tadi. Dan dia punya apa pada saya lah, dia punya reka bentuk body agak simple. Sebab kalau kata tengok dekat sini, material yang dipakai adalah material jenis grafit.
Dan dekat batang tengah ni pun, kalau apa yang saya boleh cakap, batang tengah dia ni ada sedikit nipis lah. Sedikit, tak nipis sangat tapi sedikit nipis lah. Sebab actually kalau material jenis-jenis grafit ni, dia kena, orang cakap apa, mesin pancing yang material grafit ni dia mudah patah tau dekat bahagian sini. Especially mesin-mesin yang harga di bawah RM100 ni memang selalu akan patah dekat bahagian sini. Okay, sebab dia bukannya steel, dia bukannya orang cakap apa, aluminium ke besi ke, dia jenis grafit. Jenis grafit ni jenis yang boleh patah, bukannya jenis mudah patah, jenis yang boleh patah. Apatah lagi kalau dia buat dekat batang tengah ni jenis nipis sikit, dan dia punya perincian pun ada sikit kasar. Kita nampak line mall tadi tu. Macam saya cakap, kalau kata jenis nipis macam ni korang boleh pakai, dia kuat, cuma korang jangan lanyak sangat. Kita takut dia patah dekat bahagian sini, sebab banyak kes patah dekat bahagian sini. Okay? Dan dia punya atas ni pun ada chop lah, ada tulis Seahawk Japan lah. Okay? Jadi itu serba ringkas berkenaan dengan mesin pancing ni tadi. Pada saya lah, daripada segi spool dia dan juga daripada segi body dia, pada saya dia tak terlalu obvious sangat dia punya reka bentuk. Pada saya dia tak ada nampak ciri-ciri yang ekstrim ke, ciri-ciri sporty ke, tak ada. Sebab dia simple sekadar satu mesin pancing dengan tema warna yang digunakan. Pada saya lah, macam saya ambil, saya pilih dekat pihak yang menghantar dekat saya ni, saya request dengan dia, saya nak colour biru. Okay, dia hantar colour biru. Tapi berdasarkan apabila sampai mesin ni macam ni, dengan warna silver yang ada pada body, dan belakang dia ada sedikit warna hitam yang ada tulis FF3000, iaitu mod series dia, Falcon Fire. Macam sini ada tulis HPG kan, warna hitam, warna silver. Lepas tu tiba-tiba dekat bahagian spool ada pula warna biru. So pada saya okey lah, dia tak nampak lah over sangat. Tapi kalau kata korang nak nampak lagi kemas, better korang ambil spool yang jenis macam dia ada colour kuning, ada colour merah kan. So pada saya better korang ambil colour biru lah. Kalau nak di-compare, kalau korang ambil colour hijau ke colour merah tu, dia dah lari jauh sangat. Biru ni dia still dark lagi lah, still gelap lagi. Okay, itu adalah segi warna lah, tak ada masalah lah benda tu. Okay, dan macam kita cakap tadi, bila kalau kata pakai pin dekat dalam jenis spring tu, bunyi dia pun memang akan slow, dan korang boleh dengar. Okay, korang dengar So bunyi dia sedikit perlahan lah. Jadi kalau kata korang nak guna mancing dekat kolam, macam kita cakap banyak kali, kalau jenis yang pakai spring macam ni, pin jenis spring ni, pastikan korang jangan jauh daripada rod korang lah. Kalau kata ikan makan nanti korang tak sedar, dia akan kacau tali orang-orang kiri kanan korang lah, atau orang depan. So akan jadi masalah dekat situ. Okay, dan kita straightforward fokus pada dia punya kekuatan drag pula. Okay, kita dah beralih kepada bahagian strength test. Okay, tadi quality check. Okay, macam berdasarkan quality, macam kita check tadi, okay, daripada segi ball bearing 4, and then dia punya kapasiti tali yang boleh masuk, dia punya material yang dipakai, pada saya not bad. Okay, sebab tambah-tambah pula dia ada bagi jenis knob yang jenis aluminium macam ni. Okay, aluminium knob macam ni, pada saya okay lah. Dia tak ada orang cakap apa, nampak terlalu plain. Kalau kata dia bagi plastik, ini pun jenis yang melepeh plastik tu, memang nampak murah. Tapi bila dia bagi macam ni, okay lah. Dan dia punya kayuhan ni pun kalau korang tengok, panjang sikit lah batang dia ni. Okay, dan kita fokus kepada bahagian strength test pula. Okey, macam kita cakap tadi, yang kita tahu tadi, dia punya maximum drag boleh pergi sehingga 6 kilo yang dibagi tahu. Okey, dia ada dua maximum drag yang diberitahu pada mesin ni, dia ada terbahagi kepada dua. Ada mesin pancing yang dikeluarkan tu memang betul-betul maximum drag dia tahap itu. Ada satu mesin pula yang diberitahu tu adalah kesesuaian dia. Okey, sebab berdasarkan yang macam korang tengok video-video yang saya test sebelum ni, ada yang bagi tahu kekuatan 10 kilo, tapi bila kita test boleh pergi lebih daripada 10 kilo sampai 15-16 kilo. Ada mesin pancing yang dia tulis 10 kilo, tapi bila kita test sampai maksimum kunci dah tak boleh pusing pun tak sampai 10 kilo. Okey, jadi kita nak tahu Falcon Fire ni tahap mana. Jadi bila saya kunci tahap maksimum dekat maximum drag ni, dia punya pin atas tadi ni, kita akan kunci semaksimum. Kita nak tengok keupayaan yang pertama dia, maksimum betul-betul boleh pergi berapa. Okey, ujian pertama yang saya buat boleh dapat sehingga 13.7 kilo. Korang bayang 6 kilo yang diberitahu, tapi bila kita kunci semaksimum yang boleh, first test saya dapat 13.7 kilo. Pada saya dia lebih daripada 1 kali ganda. Okey, dia punya kekuatan maximum drag tadi. Okey, pada saya tu normal, sebab washer dalam tu masih lagi baru. Washer drag tadi tu masih baru. Jadi saya uji pula dengan ujian yang kedua. Bila saya buat ujian yang kedua, saya tak ubah apa-apa lock dia tadi. Saya buat ujian yang kedua. Bila saya buat ujian yang kedua, saya dapati dia masih dalam rate yang sama, iaitu 13 kilo. Dia dapat 13.1 kilo dan dia ada slip sikit.
Slip tapi dia terus tak keluar lagi dah. Maksudnya dia tergelincir sikit. Tapi masih dalam rate melebihi daripada 6 kilo. Faham tak dekat situ? Jadi itu adalah ujian yang kedua. Jadi pada ujian yang ketiga pula, saya release. Saya release benda ni, saya release banyak sikit. Sebab apa? Sebab 6 kilo dia punya keupayaan yang diberitahu, tapi bila kita test lebih daripada 1 kali ganda dia pergi, jadi kita kena releasekan dia lebih sikit. Kita nak tengok berapa yang dia lebih. Jadi saya releasekan sikit. Saya release tak banyak. Saya release lebih kurang dalam 7 ataupun 8 klik macam tu lah. Saya release macam ni. Okey, saya release dalam 7 atau ke 8 klik macam tu, dan saya buat ujian yang ketiga. Bila saya buat ujian yang ketiga, saya dapat sehingga 11.4 kilo. So korang nampak tak dekat situ? Macam kita cakap tadi, bila kita kunci maksimum dia boleh pergi sampai 13.7, dan bila kita release sikit dia punya pin tadi ni, dia punya kunci atas ni tadi, masih lagi melebihi daripada 6 kilo. Dia pergi sampai 11.4 kilo. Itu adalah ujian yang ketiga. Jadi untuk sesi strength test, pada saya untuk kekuatan drag dia tadi, pada saya lulus melepasi ketiga-tiga ujian yang kita buat. Tapi itu adalah ujian yang kita buat, yang macam saya buat. Tapi daripada segi long term saya tak pasti. Tapi pada saya lah, 6 kilo yang diberitahu tu adalah recommended dia lah. Maksudnya korang jangan lanyak lebih daripada 6 kilo. Mungkin akan menyebabkan, macam kita cakap tadi, banyak faktor. Mungkin benda ni akan patah, ini akan patah, ataupun drag dia akan cepat haus. Sebab itu kita cakap, ada orang suka pakai mesin ni, suka pakai tali yang kuat-kuat. Sebab apa? Sebab bila dia tahu maksimum drag tu boleh pergi lebih, dia pasuk tali yang lebih sampai kekuatan maksimum tadi. Tapi efek dia, benda ni akan patah. Jadi that's why kita cakap tadi 6 kilo yang dia beritahu tadi tu adalah mungkin recommended je lah. Tapi kalau kata in case korang mancing tiba-tiba dapat ikan besar, korang boleh je guna sekali-sekala benda tu. Tapi jangan terlalu guna sangat lah. Macam kita cakap, takut dia punya drag rosak ke, ataupun dia punya ni akan patah. Okay, sebab macam kita cakap tadi, dia tak tebal. Material dia grafit tapi dia tak tebal. Tapi kalau kata grafit semi tebal, yes of course memang tahan. Tapi kalau nipis macam ni memang tak tahan. Tambahan pula bila korang tengok shape dia ni jenis tajam macam ni. Kalau ada setengah mesin pancing tu shape dia lembut, dia buat lengkungan dia cantik macam C macam tu. So dia tahan lama sikit. Tapi kalau shape jenis tajam macam ni, selalunya kena hati-hati sikit lah. Okay. Jadi itu adalah pada ujian strength test. Jadi apa yang saya boleh cakap, strength test dia lulus. Saya buat ketiga-tiga ujian yang saya buat, tiga-tiga melepasi daripada maximum drag yang beritahu, iaitu 6 kilo. Jadi kita cuba pada bahagian kayuhan pula. Okey, bila saya buat kayuhan secara perlahan sini, okey, yang pertama sekali, dekat bahagian body saya ada rasa sedikit orang cakap apa, sedikit geseran. Geseran tak adalah obvious sangat, tapi ada rasa sedikit. Okey, geseran tu seperti biasa, saya punya pendapat berdasarkan apa yang saya rasa, geseran ni adalah datang daripada rotor tadi, bukan daripada gear dalam. Okey, sebab kasar dia tu kasar pusingan. Sebab kalau kita rasa kasar gear tadi tu, kita akan rasa kasar dekat bahagian sini dan kasar pada bahagian kayuhan. Tapi bila saya buat kayuhan, saya tak ada rasa kasar tadi, tapi saya rasa kasar dekat bahagian body. Jadi bermakna rotor ni mungkin ada bergeser sikit pada bahagian dalaman, kita tak pasti. Tapi memang ada sedikit sajalah, okay, tak terlalu obvious. Dan dia punya kayuhan pada saya sedikit berat. Kayuhan dia ada sedikit saja berat. Sebab macam saya cakap tadi, bila kata rotor ni berpusing, ada berlaku sedikit geseran, maka body yang kita pegang ni akan rasa sedikit geseran. Secara tak langsung kayuhan kita akan sedikit berat. Tapi itu adalah pendapat saya. Tapi pendapat yang kedua saya, mungkin dia disebabkan juga daripada gear dalaman. Sebab macam saya cakap tadi, dia hanya pakai 4 ball bearing saja. Jadi itu mungkin menyebabkan faktor kelemahan dia. Itu adalah segi pada bahagian kayuhan. Tapi pada saya lancar, tak ada rasa yang apa-apa yang pelik, yang kasar, yang pelik tak ada. Cuma orang cakap apa, kayuhan sedikit berat dan dalaman okey, tak ada rasa kasar, tak ada rasa pelik. Sebab ada setengah mesin pancing yang harga bawah 100 ni, bila saya kayuh dia ada rasa macam gerigi tu kasar sikit. Tapi yang ini tak ada. Dan kita buat ujian secara laju. Bila saya buat ujian laju, so korang nampak, macam saya cakap tadi, kayuhan dia sedikit berat. Bila kayuhan sedikit berat, dia punya pusingan kayuhan tu korang tengok, dia cepat berhenti. Dia maksudnya, walaupun korang kena faham, dia punya material kayuhan ni dia pakai CNC aluminium, yang jenis material yang sedikit berat. Sampai tambahan pula dia pakai jenis rounded metal macam ni. Knob yang rounded metal ni ada sedikit berat lagi. So maksudnya kalau kata mesin tu lancar, actually dia boleh pergi lebih lagi. Sebab dia ada hayunan dia kuat, sebab dia sini berat. Tapi bila kita kayuh tadi, kayuhan secara laju macam ni, korang tengok,
dia berhenti dalam keadaan yang tak terlalu mengejut, tapi dia berhenti dalam keadaan yang agak cepat. Maksudnya dia tak nak paksa untuk pusing lagi, dia tak boleh nak ringan untuk pusing. Jadi macam saya cakap tadi, bila kayuhan berat, bila kita buat pusingan laju macam ni pun dia cakap apa, nampak berat dia punya nak bergerak tu, nampak berat, dia tak nampak natural, dia nampak kayuhan tu berat. Dan dia ada sedikit berbuai. Okey, berbuai tadi tu pada saya bukan daripada pusingan rotor. Berbuai tadi tu adalah datang daripada kayuhan tadi. Sebab apa? Kayuhan tadi adalah kayuhan daripada CNC aluminium yang jenis material yang jenis padu, yang solid dan yang berat. Jadi that's why dia ada, orang cakap apa, dia ada sedikit berbuai tadilah. Okay? Jadi secara keseluruhan dan secara ringkas apa yang saya nak cakap, untuk Falcon Fire ni, untuk harga bawah RM100, untuk mesin pancing bawah RM100, kalau korang cari mesin yang ada strength dia, ada kekuatan pada bahagian drag, yes, mesin ni ada, dia punya ciri-ciri tu dia ada pada mesin ni. Tapi kalau korang pentingkan mesin yang bercirikan kualiti daripada segi keseimbangan, kelembutan, orang cakap smooth dia, kelancaran dia, untuk Falcon Fire ni dia kurang. Dia kurang. Tapi pada saya, macam saya cakap tadi, dia ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan dia adalah pada bahagian strength, iaitu pada bahagian kekuatan drag tadi tu. Okey, sebab macam dia cakap 6 kilo maximum drag, tapi kita test dapat pergi sehingga 13.7, dan bila kita release dia punya kekuatan, dia boleh pergi sampai 11.4 kilo. Kita release tu dapat pergi 11. Maksudnya masih lagi melebihi daripada 6 kilo. Tapi kelemahan dia pula daripada segi kayuhan. Kayuhan tadi ada sedikit berat. Lepas tu dan bila kita buat kayuhan laju macam ni, kita boleh nampak mesin ni dia tak berapa lancar lah. Okay, jadi untuk rating secara keseluruhan untuk mesin pancing Falcon Fire daripada Seahawk ni tadi, untuk rate harga bawah RM100, dengan spesifikasi, dengan dia punya reka bentuk, dengan dia punya kualiti yang diberi, saya boleh bagi 3 strike sajalah. Daripada 5 strike, saya boleh bagi dia 3 strike sajalah daripada 5 strike. Okey, iaitu bonus yang dia dapat tu adalah daripada segi dia punya strength test, dan juga daripada dia punya, orang cakap apa, material yang dipakai. Tapi kalau daripada segi performance, itu yang menyebabkan dia kehilangan lagi 2 strike. Jadi 3 strike untuk Falcon Fire. Jadi itu saja daripada saya buat masa ni. Jadi pada siapa yang pernah pakai Falcon Fire ni, boleh komen dekat bawah. Jadi kalau kata ada sebarang pendapat pun, korang boleh komen dekat bawah. Jadi siapa yang pernah pakai boleh bagi tahu apa pendapat korang pasal mesin ni. Okey? Jadi itu saja daripada saya buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.